Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Sabri bin Ahmad Syam dan pembantu saya adalah Cik Amir Azhar. Kami daripada UMP membawa satu produk dinamakan sebagai AutoTrack. Secara umumnya produk ini mengadaptasikan teknologi blockchain dan smart contract di dalam proses pengeluaran kenderaan otomotif dan memberi impak kepada rakyat dan kerajaan, terutamanya kepada badan-badan berkuasa dan syarikat insurans dan sebagainya. Dan untuk makluman produk ini kami telah bawa secara hackathon Kami telah bangunkan secara hackathon di dalam pertandingan yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Penang, dan alhamdulillah kami telah mendapat tempat sebagai naik johan ataupun naik juara. Dan secara umumnya produk ini adalah produk yang lengkap ataupun kita panggil sebagai end-to-end yang dibangunkan menggunakan blockchain dan smart contract di dalam ekosistem supply chain di dalam industri pengeluaran kenderaan. Dan apa yang kami lakukan adalah kami telah menggabungkan beberapa elemen terkini Satu adalah di dalam industri banyak teknologi pintar ataupun alat-alat pintar dinamakan sebagai smart device yang diintegrate secara IoT dan data-data tersebut, sensor-sensor itu akan dihantar melalui rangkaian-rangkaian blockchain dan ia adalah lebih secure dan lebih selamat. Selain daripada itu juga kami juga membuat data mining menggunakan data-data open data daripada mampu data.gov.my, dan kami menggunakan beberapa model machine learning untuk membuat forecast dan membuat analitik. Dan sebagai alert kepada rakyat, kita ada integration dengan beberapa channel alert contohnya Telegram bot dan SMS untuk memberi alert ataupun kawasan-kawasan hotspot yang kerap berlakunya kecurian dan kes alat ganti palsu dan sebagainya Dan untuk menampakkan nilai komersial kepada produk ni, kita bangunkan satu multi-tenant punya architecture untuk membolehkan produk ni di-subscribe mungkin secara bulanan ataupun tahunan untuk mendapatkan akaun, dan ia dapat menjana pendapatan pada syarikat ataupun kerajaan. Di situ dapat menggalakkan beberapa industri, syarikat-syarikat untuk menggunakan produk ini dan dapat membuat penjimatan kos, dan seterusnya dapat mengeluarkan kenderaan itu dengan lebih kompetitif dengan harga yang lebih murah Dan apa yang rakyat dapat adalah rakyat dapat maklumat kenderaan itu dengan lebih telus, lebih terperinci, bermula daripada bahan-bahan mentah, bermula daripada bekalan-bekalan spare part tu, siapa yang bekal, syarikat yang bekalan, pasang, assemble, dan terus sampai ke kenderaan itu dah siap sampai ke car dealer, dan car dealer menjualnya kepada pembeli. Maklumat tu semua dapat detail dan rakyat boleh lihat di dalam aplikasi AutoTrack apps dia. Dia boleh download secara percuma dan boleh lihat dia punya wallet. Dalam wallet tu mengandungi beberapa maklumat berkenaan dengan kenderaan Ia secara tidak langsung dapat menggantikan geran kenderaan yang kita simpan dekat rumah tu Dan untuk pihak berkuasa, ia memudahkan kepada mereka untuk membuat validasi maklumat contohnya pihak JPJ menahan kenderaan ataupun roadblock, diorang boleh buat verifikasi untuk pemilik kenderaan untuk mengelakkan daripada kenderaan curi yang bukan pemilik dia tapi menggunakan kenderaan tersebut. Dan juga syarikat perbankan dan insurans, diorang boleh buat verifikasi maklumat ni untuk memastikan kenderaan tu memang betul hak milik kepada pembeli tersebut bukan kenderaan curi Dan juga dapat mengesankan alat-alat ganti tiruan sebab di dalam blockchain, di dalam pengeluaran kenderaan, semua maklumat-maklumat, rekod-rekod pembekal kepada spare part semua disimpan di dalam rangkaian blockchain. Dan apabila validasi berlaku, maklumat ini akan dikeluarkan dan ia memudahkan pihak-pihak ini untuk membuat pengesahan bukan alat ganti daripada China ataupun bukan alat ganti yang dicuri dan sebagainya
Okey, ini adalah masalah-masalah seperti yang saya cakap tadi. Satu challenge kepada negara adalah kita selalu dengar dekat berita yang ramai pihak Kementerian Dalam Negeri membuat rampasan alat-alat ganti tiruan ataupun palsu, dan juga peningkatan berlakunya kes kecurian. Dan juga kalau kita tengok dalam senario kita, kalau ada rosak barang-barang kenderaan kita, alat ganti, kadang-kadang dia makan masa yang agak lama lah untuk claim dan sebagainya. Jadi kalau dengan adanya teknologi produk ni, maknanya proses ni mungkin dipercepatkan lah, dapat dipercepatkan kerana validasi itu berlaku dengan lebih pantas, kepercayaan tinggi dan tanpa orang tengah. Okey, yang seterusnya adalah sifat blockchain itu sendiri adalah traceability, kebolehjejakan yang telus. Jadi start daripada bahan mentah, alat ganti, pembekal, pasang, sebagainya, maklumat-maklumat tu disimpan di dalam rangkaian blockchain. Jadi bila adanya mekanisme validator ataupun pengesahan, maklumat-maklumat tu dapat disahkan dengan lebih cepat dan mengurangkan birokrasi ataupun orang tengah untuk buat validating ataupun pengesahan. Dan kalau kita tengok sistem yang sedia ada, semuanya bersifat centralized dan kebanyakannya bergantung kepada orang tengah. Jadi dengan adanya blockchain smart contract, perkara ni dapat diambil alih oleh smart contract dan dia lebih mudah, lebih cepat, lebih telus, lebih selamat. Okey, ini yang saya cerita tadi, middleman ataupun orang tengah. Kita dapat kalau kaedah konvensional memang dia ini menyebabkan berlaku proses itu menjadi perlahan, pengeluaran menjadi perlahan dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah uptime system untuk sistem konvensional adalah bersifat berpusat. Kalau berlakunya gangguan dan sebagainya, COVID dan sebagainya, bencana alam, banjir, memang kadang-kadang sistem tu tidak dapat di-up ataupun mengganggu operasi pengeluaran kenderaan. Tapi dengan blockchain ni, rekod-rekod disimpan secara decentralized. Dia disimpan di dalam beberapa node salinan tu yang connected ke dalam blockchain. Jadi kalau node satu problem, dia copy tu ada dekat node-node yang lain lah. Jadi dia lebih selamat. Okey, kurangnya analitik ataupun apa yang rakyat boleh tengok lah. Maksudnya kepercayaan di peringkat rakyat tu kurang, kerana rekod-rekod ni mudah dibocori ataupun diubah suai, kerana sistem yang sedia ada sekarang adalah sifat centralized. Jadi apa yang kami ketengahkan adalah inovasi elemen-elemen ini kita ambil untuk bangunkan AutoTrack. Satu adalah kita nak modernkan ekosistem supply chain itu sendiri daripada kaedah tradisional ataupun konvensional ke arah ke digital cloud architecture, dengan ramah mesra dengan perintah-perintah peranti-peranti pintar IoT untuk memastikan data tersebut connected ke node rangkaian blockchain agar lebih selamat dan lebih dipercayai. Yang keduanya, kita nak mendigitalkan geran kenderaan kita lah. Kan, kalau kadang-kadang rosak disebabkan salah letak ataupun hilang, ataupun rosak disebabkan banjir, kan, bencana alam dan sebagainya. Satu lagi, disebabkan dia diletak di dalam kotak dekat rumah dan sebagainya, dia sukar untuk kita mengaksesnya. Kalau kita di luar kawasan ataupun di luar rumah lah. Jadi dengan adanya digital auto wallet ni, maknanya pihak berkuasa mana-mana ni boleh diakses pada bila-bila masa menggunakan wallet. Yang seterusnya, mengurangkan kes-kes kecurian, penipuan dan sebagainya lah, alat ganti palsu, kerana verifikasi yang dibuat pada rangkaian blockchain akan menunjukkan bahawa owner tu adalah owner sebenar, ataupun part tu adalah part yang genuine, betul daripada syarikat pengeluaran kenderaan tersebut. Dan bagi menambah baik elemen pemantauan di peringkat rakyat dan peringkat pihak berkuasa, kita membangunkan satu analitik lah, membuat forecasting, menggunakan model-model regression linear dan sebagainya lah. Ini memberi manfaat kepada pihak berkuasa ataupun kerajaan untuk memantau
ataupun membuat perancangan bajet dan sebagainya di kawasan-kawasan yang mungkin memang hotspot lah, berlaku kenderaan pencuri dan sebagainya lah. Dan kita integrate dengan beberapa notifikasi pintar lah, termasuk Telegram bot dan sebagainya, dan juga Google Map untuk keluarkan signal yang kawasan-kawasan yang hotspot ya. Okey, novelty dan invensi ini adalah berasaskan teknologi decentralized smart contract, menyelesaikan beberapa perkara dan menambah baik beberapa proses di dalam industri supply chain lah. Ini adalah merangkumi perkara yang saya cakap tadi, supply chain, decentralized, issuer dan verifier, berbanding dengan sistem konvensional bersifat decentralized, bersifat centralized, immutability, transparency, inilah sifat-sifat yang ada di dalam blockchain lah, menyebabkan smart contract tu ada dan kita tak perlu orang tengah. Dan integrasi IoT dengan blockchain, ini term yang kita selalu dengar, mungkin ada yang first time dengar, dinamakan PIoT, blockchain plus IoT. Dan kita ada yang penting digital auto wallet, yang saya cakap tadi, dapat menggantikan geran kenderaan yang kita selalu simpan kat rumah tu. Analytic machine learning, menggunakan data mining, data-data yang transaction yang berlaku di dalam sistem auto track ini, kita boleh miningkan dia dan boleh membangunkan engine forecast dan sebagainya lah. Dan kita menyokong inisiatif kerajaan untuk ke cloud, dan yang ini kita gunakan untuk subscription base lah, untuk commercialization ya. Mungkin diberi guna untuk tahunan dan bulanan. Ini adalah contoh-contoh dalam Belada Akhbar, alat ganti tiruan. Banyak rampasan-rampasan yang dibuat oleh pihak kementerian, dan juga kecurian-kecurian kenderaan yang semakin menjadi-jadilah. Jadi bagaimana blockchain menyelesaikan masalah? Harga yang berbeza, banyak pihak terlibat, kualiti pematuhan, gangguan, pemusatan. Ini adalah perkara-perkara yang diselesaikan oleh blockchain. Mempercepatkan, menjimatkan masa, menjimatkan kos, mengurangkan penggunaan orang tengah, dan secara tidak langsung manfaat kepada rakyat jugalah. Okey. Ini adalah cadangan pembangunan produk. Yang ini saya rasa rangka kerja dasar MySTIE pun di dalam Kementerian Sains pun ada dinyatakan kat sini lah, ke arah blockchain ke arah teknologi blockchain. Mungkin blockchain di dalam industri otomotif ini macam dekat Pekan, UMP Pekan, memang dekat dengan kawasan perindustrian otomotif. Jadi sangat sesuai untuk digunakan lah. Sedikit tambahan juga, produk ni juga kami telah bentang dengan Cyber Security Malaysia. Kebetulan mereka ada buat lawatan ke UMP dan kami telah bentang kepada mereka lah. Mereka melihat ini adalah satu potensi yang besar untuk digunakan di dalam industri otomotifnya. Okey, ini adalah komponen core di dalam auto track. Satu adalah smart device, friendly dengan IoT, untuk menyokong ekosistem supply management. Ni data streaming mudah berlaku lah bila alat-alat pintar ni dapat berkomunikasi dengan cloud. Dia akan menghubung dengan rangkaian node blockchain melalui web services ataupun API. Ini ada yang nombor 2 adalah digital auto wallet, yang saya cakap tadi, wallet-wallet yang kita simpan di dalam phone kita lah. Ke mana-mana kita boleh bawa dan kita boleh tunjuk pada pihak kuasa, ini saya punya geran kenderaan digital saya, kan? Dan mudah untuk mereka buat validasi dan analytic forecasting yang kita bangunkan beberapa model regression untuk data mining. Dan ini ekosistem dia, kalau kita tengok ke sini sama 100% outsource yang saya gunakan ni. Ini adalah ekosistem yang besar dia. Kalau kita tengok yang kotak hijau ni adalah smart contract dan blockchain punya ekosistem yang berlaku dekat sini bersama dengan business proses dia. Kalau kita tengok kat sini, start daripada proses pengeluaran kenderaan, kita perlu createkan batch pengeluaran untuk generatekan satu public key dan batch ID dan kita akan untuk mendapatkan bekalan alat ganti, kita perlu offer kepada pihak pembekal untuk dapatkan bekalan, dan ini melalui smart contract. Dan pihak pengeluar kenderaan akan menerima tawaran yang mana kompetitif, mungkin dari segi harga dan sebagainya, dan terus kepada pihak pengeluar untuk membuat pengeluaran kenderaan lah. Dan assemble akan berlaku kat sini, dan kereta ataupun otomotif yang lengkap tu akan
diserahkan kepada pihak wakil-wakil jualan yang berdaftar dengan mereka, dan akan sampai ke pihak pelanggan lah untuk proses akad jual beli Yang ini proses ni semua akan di-track, disimpan di dalam node-node blockchain berdasarkan smart contract masing-masing, dan verifier dan pengesahan tu berlaku di peringkat-peringkat setiap level ni lah. Dan pelanggan akan dapat lihat semua maklumat yang bermula daripada bekalan bahan mentah sampai assemble, sampai ke dia terima dia terima kenderaan tersebut lah. Okey, kalau kita tengok yang belah kiri adalah bagaimana client side sebagai pengeluar syarikat menggunakan aplikasi ini, dan juga penguatkuasa ke badan kerajaan untuk pemantauan, untuk penguasaan dan sebagainya, dan juga untuk rakyat ataupun pembeli lah, yang saya cakap data wallet. Dan IoT device ni akan berkomunikasi dengan rangkaian blockchain melalui API yang disediakan Ini adalah user ataupun participant yang terlibat. Okey, pentadbir, pengeluar, wakil. Okey, ini aliran proses daripada kotak hijau tadi tu. Ini adalah architecture diagram yang saya draw untuk production. Okey, mungkin kita boleh tengok setiap komponen ni. Kita tengok pada dashboard. Ini adalah modul-modul yang ada yang saya buat lah. Pengurusan bagaimana kita nak createkan batch pengeluaran, bagaimana blockchain ID public key itu dijana dan sebagainya lah, sehingga proses sampai ke pihak pembeli lah. Okey. Ini adalah antara muka platform yang kita guna, yang AutoTrack. Okey, ini adalah dashboard utama selepas kita login, mana pengeluar syarikat akan create satu kelompok pengeluaran kenderaan dan satu ID hash key akan diberi kepada pihak untuk setiap batch pengeluaran tersebut lah. Ini adalah proses dia. Okey, ini digital auto wallet, ada mobile app yang kita bangunkan untuk mudahkan rakyat download, dan diorang boleh melihat maklumat kenderaan mereka berdasarkan QR code yang unik lah untuk setiap sijil pengeluaran kenderaan tersebut. Okay, dekat sini banyak pihak berkuasa, insurans, perbankan boleh membuat verifikasi pada maklumat tersebut. Okay, ini adalah contoh bagaimana bahan mentah sampai ke pengeluaran, track and trace. Ini analitik forecast punya, bagaimana kami gunakan data-data yang kami dapat daripada data.go.my untuk kami massage dan buat mining lah. Okey. Ini adalah teknologi kita guna. Kita menggunakan teknologi yang terkini lah. Container, Docker, kita ada mobile app, kita guna Flutter, dan blockchain kita guna Hyperledger lah. Okey. Ini alat-alat yang kita guna berdasarkan untuk testing. Kita guna Raspberry Pi free dan DHT22 lah untuk sensor. Kita buat test, memang data tu berjaya masuk di dalam rangkaian blockchain lah. Okay. Ini nilai-nilai komersial. Contohnya kita memperkenalkan cloud subscription basic dan enterprise. Mungkin basic RM50 sebulan dan RM75. Ada package-package dia lah, berapa node dan berapa IoT device yang boleh ni lah. Itu sebenarnya bergantung pada kita lah untuk kita setkan package dia. Ini contohnya. Impak dan faedah pada pengguna. Ini sebenarnya apa saya telah cerita tadi. Sebenarnya rakyat dapat melihat data dengan lebih telus, maklumat kenderaan dia. Selain pada itu juga mudahkan pihak berkuasa, perbankan, syarikat untuk buat validasi maklumat kenderaan, memastikan bukan produk palsu, kenderaan curi dan sebagainya. Dan ada nilai-nilai commercialization, memberi manfaat kepada pengeluar kenderaan mungkin menghasilkan kenderaan dengan lebih murah dengan harga yang lebih kompetitif lah. Ini semua data yang kami dapat daripada data.go.my, dan kami buat data mining untuk buat forecast dan analitik data menggunakan model-model machine learning lah. Okey, saya tunjuk sedikit demo sistem. Okey, kalau kita lihat dekat sini, kita ada sistem utama saya login dekat sini. Dia ada dua. Kalau tengok kat sini kita ada langgan ini macam subscription base Kalau ada yang berminat boleh daftar dan membuat bayaran secara online. Kami integrate dengan payment gateway. Senang pay Okey. Ini kalau nak daftar pun cuma dia bagi trial period. Okey, ini trial period dalam masa 30 hari, dan ini untuk daftar sebagai pembekal lah. Dia boleh daftar dekat sini dengan cadangan harga Okey, ada dua elemen dekat sini. Satu adalah dua role user dekat sini. Satu adalah pihak berkuasa
pihak berkuasa. Yang keduanya adalah owner kepada syarikat automotif itulah untuk menjalankan proses-proses yang saya cakap tadi, supply chain ya. Okey, ini contoh yang saya login sebagai pihak berkuasa. Pihak berkuasa dia lebih kepada analitik dan membaca data-data mining ya. Ini adalah contoh-contoh yang kita guna beberapa algoritma di dalam machine learning, model-model mathematics ya. Contohnya ARIMA, regression formula ni untuk buat fokus kejadian kecurian dan pendaftaran kenderaan, dan beberapa peramalan lah. Ni kawasan-kawasan hotspot tu. Ni kawasan-kawasan yang kami buat dekat Pening lah, yang berkawasan kerap berlaku kecurian, dan juga statistik-statistik lah. Okey, saya cuba login sebagai role yang kedua. Ini saya gunakan, ini ada saya selaku pemilik syarikat pengeluar kenderaan lah, sebagai ni. Okey, ini adalah dashboard yang connected ke network node di dalam blockchain lah. Ini adalah dashboard dia. Okey, kalau tengok kat sini ada beberapa menu. Kalau saya nak terang mungkin luangkan masa juga ni ya. Ini beberapa komponen kenderaan yang kita register di dalam blockchain. Ini contoh yang saya masukkan. Ini jenama kenderaan. Ini sebagai aset di dalam blockchain ya. Ini kategori-kategori kenderaan lah. Okey, dan sebelum kita nak mendaftar sebagai batch pengeluaran, kita ada peserta blockchain ya. Ini adalah user-user yang kita daftar di dalam blockchain ya. Contohnya admin, pembekal, penghilang. Kita perlu daftar kat sini supaya dia orang punya ada public key dan private key lah untuk dia orang mengakses ke dalam network blockchain ya. Dan untuk pengeluaran kita bermula daripada sini. Ini adalah senarai pengeluaran yang saya daftar ya. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah key yang dia di-generate daripada blockchain lah. Setiap kali pendaftaran, key ni akan di-generate dan di-allocate kepada batch pengeluaran. Dan dekat sini adalah status-status dia ya. Proses ni akan berlaku daripada pembekal, pengeluar, sampai ke pembeli ya. Dia akan berubah status dekat sini. Kalau kita tengok kat sini, saya ambil salah satu tracking kat sini, kita boleh tengok bagaimana proses rantaian itu berlaku ya, sampai daftar pengeluaran, batch pengeluaran, sampai ke peringkat pengguna ya, wakil jualan dan sampai ke peringkat pengguna lah. Dia ada satu QR code yang unik didaftarkan lah. Ini QR code ni lah yang memudahkan pihak berkuasa nanti untuk membuat impasan melalui aplikasi AutoTrack App nanti ya, untuk membuat pengesahan sama ada produk, sama ada kenderaan ni kenderaan curi, betul-betul pemilik dia ataupun tidak lah. Okey. Jadi ini saya tunjukkan juga dalam IoT simulator bagaimana data itu dihantar ke dalam rangkaian blockchain. Kita tengok dekat sini. Okey. Okey, ini adalah sensor-sensor yang dapat daripada environment kilang lah, macam temperature, power dan sebagainya. Data tu akan dihantar di dalam blockchain lah, di dalam rangkaian blockchain, dan agar lebih secure, lebih selamat lah. Dan data-data tu juga kita gunakan untuk data mining nanti semua ya. Okey, ini adalah saya nak tunjuk juga apps muka depan dia. Okey, ini adalah app dia. Okey, kalau kita tengok kat sini mobile app dia. Ini adalah mobile app dia. Saya tunjuk sikit lah sebab saya tak sempat nak tunjuk ni. Ini adalah AutoTrack. Dekat sini adalah anda perlu login lah untuk masuk ke dalam ni. Dia akan keluar satu digital cert ya, seperti mana yang saya tunjuk dekat slide tadi lah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya untuk produk ini. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, boleh hantar email ataupun memaklumkan semula lah secara terus, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.